Bulletin 1.30 16 Oktober bersama saya Nik Munirah, Nik Hassan. Tajuk utama tengah hari ini, hukuman mati tidak berkesan cegah jenayah. Ketika ini sebanyak 142 negara telah memansuh. 6 jam, polis Turki geledah bangunan konsulat Arab Saudi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Polis mengesahkan satu klip video yang tular di media sosial sejak semalam menunjukkan seorang pekerja di kaunter sebuah stesen minyak di Sungai dipukul dan dibaling objek berlaku pada 6 Oktober lalu. Ketua Polis Daerah Tapa, Superintendent Wan Azharuddin Wan Ismail mengesahkan pihaknya menerima laporan daripada mangsa yang berusia 24 tahun yang mendakwa dirinya dipukul hingga mengakibatkan kecederaan dalam kejadian pada jam 12.45 tengah hari itu. Berdasarkan video berdurasi 42 saat itu, mangsa dibawa keluar oleh sekumpulan lelaki termasuk yang masih memakai topi keledar dari dalam premis stesen berkenaan sebelum dipukul hingga terjatuh selain dibaling objek. Menurut laporan polis yang turut menjadi tular, mangsa mendakwa seorang daripada kumpulan lelaki berkenaan mahu mengisi minyak di pam bernombor 6 namun tidak memaklumkan jenis minyak RON 97 yang mahu diisi menyebabkan dia memberikan RON 95. Polis sudah merakam 2 percakapan berhubung kes berkenaan pada 8 Oktober lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan. Gara-gara memaparkan maklumat peribadi berhubung saman Datuk Seri Anwar Ibrahim, Facebook 2 aktivis telah disekat oleh pengendali media sosial berkenaan. 2 aktivis terbabit ialah Siti Kasim dan Mujahidin Zulkifli. Menurut Siti Kasim yang juga merupakan seorang peguam, dia tidak faham kenapa Facebooknya disekat kerana maklumat peribadi Datuk Seri Anwar yang dipaparkan adalah maklumat yang boleh diakses oleh orang ramai di internet. Dia juga tidak faham kenapa Facebooknya disekat untuk tempoh 30 hari walhal tindakan menyekat Facebook Mujahidin hanya untuk tempoh 24 jam. Menurut Mujahidin, dia hanya menggunakan khidmat sistem pesanan ringkas SMS dan membayar 50 sen untuk mendapatkan maklumat berhubung saman Datuk Seri Anwar. Selain Datuk Seri Anwar, dia juga memperoleh maklumat saman Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Datuk Seri Azmin Ali. Harga jualan runcit semua rokok akan dinaikkan dalam tempoh 3 minggu lagi iaitu dijangka pada hujung bulan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, harga produk tembakau termasuk rokok perlu dinaikkan apabila terdapat mana-mana cukai dinaikkan berdasarkan Peraturan 8A Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004. Beliau berkata atas sebab itu, Kementerian Kesihatan sedang menyelaraskan kelulusan harga rokok terkini. Pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST baru-baru ini akan menyebabkan harga bagi semua jenis produk tembakau termasuk rokok perlu dinaikkan dan atas sebab itu, di bawah Peraturan A, harga perlu dinaikkan daripada harga yang terikat ketika ini. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di lobi Parlimen hari ini. Sidang Dewan Rakyat pagi tadi dimulakan dengan sesi pertanyaan menteri oleh ahli yang berhormat kepada kerajaan. Antara isu yang mendapat perhatian, pemansuhan hukuman mati mandatori, juga prosedur operasi standard SOP bagi kerja-kerja menyelamat. Untuk perkembangannya, langsung dari Parlimen bersama Salina Zakaria.
Baiklah, terima kasih. Pemansuhan hukuman mati sebenarnya antara yang ketika ini dalam peringkat akhir kajian kementerian menjadi persoalan ahli yang berhormat di Dewan Rakyat. Dan menurut Menteri yang bertanggungjawab, pemansuhan hukuman mati tidak akan membebaskan mereka yang sudah pun didapati bersalah kerana mereka masih lagi menjalani hukuman penjara yang setimpal. Dan penjelasan itu dibuat di Dewan Rakyat ketika persoalan mengenai justifikasi pemansuhan hukuman mati dibangkitkan. Dan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Lui Wee Keong berkata bahawa hukuman mati didapati tidak berkesan dalam aspek pencegahan jenayah. Ini satu keputusan yang dibuat agak tergesa-gesa kerana ianya hukuman mati merupakan satu deterrent kepada jenayah berat. Saya nak bertanya, adakah kerajaan bersedia untuk menubuhkan satu select committee untuk mengambil pandangan semua termasuk mangsa, keluarga mangsa? Dan kedua, apa yang Muhammad cakap itu satu laporan daripada Aisyah. Dulu dekat kabinet kita pernah bincang. Tapi Akta Dadah Berbahaya Seksyen 39B yang kenakan hukuman mati itu, sepatutnya kita lihat ada klausa tertentu untuk masukkan untuk hakim membuat satu pilihan option tidak secara mandatory. Apa pandangan Muhammad? Mengenai Seksyen 39B, sememangnya pihak Mahkamah mengadakan budi cara, discretionary power untuk menggantikan hukuman mati ataupun secara discretionary menjatuhkan hukuman penjara either seumur hidup ataupun seumur hayat. Tetapi yang hormat sedia maklum bahawa dalam begitu banyak kes dada yang telah pun dibawakan ke mahkamah, ini tidak berkesan kerana masih lagi terdapat banyak pengedar dada yang telah pun melakukan keserahan dan ini telah pun meningkat juga. So the effectiveness untuk menjatuhkan hukuman mati terhadap mereka ini tidak berapa berkesan. Ketika ini, sebanyak 142 negara telah memansuhkan hukuman mati walaupun 56 negara lain masih mengamalkannya. Kerajaan sedang dalam peringkat akhir untuk memansuhkan hukuman mati mandatori mengikut standard antarabangsa berkaitan hak asasi manusia. Dalam pada itu, pemansuhan hukuman mati jelas Datuk Liu turut bertujuan untuk mengelak risiko kes salah hukum terhadap individu-individu yang tidak bersalah. Hukuman mati tidak boleh diperbaiki atau dipulihkan. Kajian tersebut turut mendapati bahawa terdapat risiko sabitan salah menyebabkan hukuman mati dilaksanakan terhadap individu yang tidak bersalah. Di negara kita terdapat kes di mana orang yang dituduh disabitkan dengan kesalahan bunuh berdasarkan keterangan palsu yang diberikan oleh saksi utama. Dan Datuk Liu juga turut menjelaskan jika hukuman mati dimansuhkan, lembaga pengampunan boleh memutuskan seseorang banduan diberikan pertimbangan secara alternatif penjara seumur hidup, maka dia perlu menjalani hukuman dalam tempoh minimum sekurang-kurangnya 30 tahun mulai hari beliau dijatuhkan hukuman. Dan bagaimanapun bagi kes yang sudah pun disabitkan hukuman gantung sampai mati, kerajaan sedang mengkaji sama ada akan menubuhkan satu tabung bantuan untuk membantu keluarga mangsa terbabit. Tapi saya ingin tanya di sini, apakah pendirian kementerian mengenai kes-kes retrospektif dan retroaktif memandangkan ramai yang masih lagi dia serving their time dengan izin 10 tahun, 12 tahun, dan juga adakah kementerian bercadang untuk menjadikan satu dana untuk mangsa bunuh, keluarga mangsa bunuh, satu dana untuk mereka, dan juga mental health support untuk keluarga mangsa dan juga keluarga si tuduh yang telah digantung. Retrospective effects kepada mereka yang telah pun dijatuh hukuman mati yang sedang menjalankan hukuman di penjara tersebut tidak akan diberikan retrospective effect sekiranya penjara seumur hayat ataupun penjara umur 30 tahun diberikan, kerana ini berdasarkan kepada dasar prinsip undang-undang di mana sekiranya lembaga pengampunan telah pun memberikan menggantikan hukuman mati kepada hukuman penjara kepada mereka, misalnya Tuan Yang Di-Pertua pada hari ini. Jadi dalam pandangan saya bahawa hukuman itu akan dijalankan daripada hari ini juga, iaitu 30 tahun mereka akan teruskan. There will be no retrospective effect.
Dan turut dibangkitkan ialah SOP untuk membantu mereka yang menyelamat di dalam air, dan satu jawatan kuasa berkecuali terdiri daripada pakar-pakar profesional, badan bukan kerajaan atau NGO serta pelbagai pihak berkaitan akan dibentuk bagi menambah baik prosedur operasi standard ataupun SOP operasi menyelamat melibatkan air deras dan juga waktu malam, dan ia susulan kes kematian 6 anggota pasukan menyelamat di air PPDA ketika melakukan operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki yang lemas di lombong Taman Putra Puchong pada 3 Oktober lepas. Saya pohon Yang Berhormat Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menyatakan tindakan segera dan langkah menambah baik SOP menyelamat terutamanya melibatkan operasi yang melibatkan air deras dan operasi waktu malam bagi mengelakkan kejadian yang menimpa 6 anggota bomber di Puchong tidak berulang pada masa-masa yang akan datang. Dan mereka-mereka ini, jawatankuasa ini akan berperanan untuk mendapatkan maklumat, fakta, keterangan dan penjelasan yang tepat di atas kejadian tempoh hari, dan mereka akan melihat sama ada keperluan untuk kita menambahkan SOP atau menambah baik atau mengkaji semula. Ini adalah perkara yang harus dilaksanakan oleh jawatankuasa ini. Baiklah, nampaknya itu sahaja laporan-laporan yang agak menarik daripada Parlimen untuk Buletin 1.30 pagi ini, dan laporan daripada Parlimen bersama dengan rakan tugas Ridwan Hussein. Sekian daripada Parlimen. Assalamualaikum, dan kita kembali kepada anda, Niki. Terima kasih Salina Zakaria langsung dari Parlimen. Kembali selepas ini. Bertemu kembali, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dipanggil sekali lagi memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pagi tadi. Ahli Parlimen pekan itu hadir bagi memberikan keterangan berhubung siasatan baru skandal syarikat One Malaysia Development Berhad 1MDB. Beliau tiba di Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 10 pagi melalui pintu belakang. Datuk Seri Najib sebelum ini pernah beberapa kali dipanggil memberikan keterangan kepada SPRM membabitkan kes 1MDB termasuk anak syarikatnya SRC International Sendirian Berhad. Bekas Perdana Menteri itu didakwa atas 25 pertuduhan membabitkan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram di Mahkamah Session Kuala Lumpur 21 September lalu. Datuk Seri Najib didakwa atas 4 pertuduhan rasuah sebagai pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri, Menteri Kewangan dan pengerusi Lembaga Penasihat 1MDB menggunakan kedudukannya bagi mendapatkan rasuah. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa, beliau didakwa menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan lebih 2.28 juta ringgit menerusi beberapa transaksi antara 24 Februari 2011 hingga 19 Disember 2014. Bagi semua kesalahan, beliau didakwa mengikut Seksyen 23-1 Akta SPRM 2009. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah nilai suapan mengikut mana yang lebih tinggi. Bagi 21 pertuduhan lagi, Datuk Seri Najib didakwa membabitkan diri dalam penggubahan wang haram iaitu menerima, memindahkan dan membayar jumlah sama hasil daripada aktiviti haram. Kami memohon maaf atas jawatan Datuk Liew Vui Kong. Beliau adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Kita ke laporan seterusnya. Jawatan Kuasa Eksekutif Penilaian Operasi Linus Advanced Measures Plant LAMP ditubuhkan di Gebeng, Pahang. Ia bagi memastikan Malaysia tidak menjadi tempat pembuangan bahan tercemar oleh syarikat dari negara lain. Dalam satu kenyataan, Menteri Tenaga, Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin berkata, penubuhan jawatan kuasa itu diputuskan dalam mesyuarat Kabinet pada 10 Oktober lalu. Anggota jawatan kuasa terdiri daripada mereka yang tidak menyatakan pendirian secara terbuka sama ada untuk menyokong atau membantah operasi Linus sebelum ini. 6 orang yang dipilih menerajui jawatan kuasa berkenaan mempunyai kepakaran di bidang yang berkenaan iaitu pengurusan alam sekitar, kesihatan awam dan keselamatan sinaran radioaktif. Jawatan kuasa itu diberi tempoh masa 6 minggu untuk menjalankan penilaian dan memberikan satu laporan dan syur kepada kerajaan.
Kementerian Belia dan Sukan sedang merangka pelan strategik bagi membantu dan menggalakkan golongan belia menceburi bidang keusahawanan sosial melalui latihan dan pembiayaan. Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Datuk Hatifah Ibrahim berkata, keusahawanan sosial antara langkah menyelesaikan masalah persekitaran sosial yang akan membuka serta mencipta peluang pekerjaan kepada golongan minoriti dan terpinggir. Kita akan memasukkan salah satu daripada program SE ini dalam program keusahawanan kita, yang mana kita akan turun ke peringkat akar umbi jugalah, ya, bukan saja kita buat di peringkat bandar tetapi lebih kepada peringkat daerah-daerah, sebab kita dapati bahawa terdapat juga belia-belia yang berpotensi untuk menjadi SE dan untuk run social business. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Sidang Kemuncak Perniagaan Sosial Pemuda ASEAN Plus 3 2018. Katanya kerjasama antara sektor korporat dan agensi kerajaan amat penting dalam menyokong usaha kementerian membina masa hadapan golongan belia. Program berlangsung selama 3 hari disertai kira-kira 60 peserta yang mewakili negara ASEAN. Institut Pendidikan Khazanah KRI berharap kerajaan memberi fokus ke atas dasar untuk memacu pertumbuhan perniagaan dan pelaburan swasta dalam kajian separuh penggal Rancangan Malaysia ke-11 dan bajet 2019 nanti. Pengurusi Jawatankuasa Eksekutifnya, Datuk Hisham Hamdan, turut menggesa agar kerajaan mengkaji semula pengurangan fokus terhadap sektor perindustrian kepada sektor perkhidmatan. One of the things that we've been saying again and again today, you've been hearing is deindustrialization, right? Services sector, just because developed country in terms of services a component of GDP 65% doesn't mean we should get that. We need to understand the nuances, right? Maybe because they've got to, 40,000-50,000 US dollar GDP per capita, then they can afford to have 60-65% services. We still not there. We are not even 10,000 US dollars GDP per capita, and we still need to invest in technology. We need FDI. We need more students that study STEM, and we need to create high income jobs. Ekonomi Malaysia ketika ini menyaksikan pengurangan sumbangan daripada sektor penghilangan yang diganti dengan sektor perkhidmatan. Tambah beliau, meskipun keluaran dalam negara kasar KDNK nominal adalah 40% dalam tempoh 5 tahun, namun kadar pendapatan syarikat tersenarai adalah negatif. Ketika ini juga majoriti pekerjaan dijana oleh perusahaan kecil dan sederhana PKS membayar gaji lebih rendah berbanding syarikat multinasional dan syarikat tersenarai. Jualan kenderaan bagi September susut 52% kepada 31,241 unit berbanding bulan sebelumnya. Menurut Persatuan Automotif Malaysia MAA, penurunan itu disebabkan oleh kekurangan stok yang dialami syarikat pengedar susulan permintaan tinggi ketika tempoh kadar sifai cukai barangan dan perkhidmatan GST. Jumlah jualan pada bulan lalu juga susut 23% atau 9,715 unit berbanding bulan sama tahun lalu. Daripada segi pengeluaran pula, 37,000 unit kenderaan dihasilkan pada September, lebih rendah berbanding 38,213 unit direkodkan pada September 2017. Bagaimanapun, bagi 9 bulan pertama, jumlah jualan kenderaan naik 7% kepada 454,971 unit berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Co-op Bank Pertama Malaysia yakin gabungan 700 badan koperasi tempatan mampu meningkatkan profil institusi koperasi tempatan sekaligus memberi pulangan dividen yang kompetitif kepada lebih 80,000 ahlinya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Nur Abdul Razak, ini kerana gabungan itu akan membentuk saiz dana sekitar 7 bilion ringgit untuk tujuan pelaburan baru setanding dengan peranan pelaburan bank komersial. Kita nak majukan sektor koperasi tadi. Kalau duit tu berada di commercial bank tak gunakan untuk koperasi. Dia gunakan untuk komersial. Jadi apabila transfer masuk ke akaun
kita, Co-op Bank, kita akan gunakan untuk koperasi. Sebab tu yang next step, yang pengiktirafan yang kita dapat tadi, pengerusi saya cakap tadi, kita dilantik oleh SKM untuk nak membantu koperasi yang bermasalah. Beliau berkata kepada media mengenai nama baru itu Co-op Bank Pertama susulan kelulusan Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM bagi mendaftarkan pindaan Undang-Undang Kecil Co-op Bank Persatuan. Co-op Bank Pertama kini mempunyai 82,564 anggota individu dan 632 koperasi dengan nilai saham berbaki RM250 juta. Bagi mengukuhkan lagi prestasinya, Co-op Pertama akan memperkenalkan beberapa produk baru seperti pembiayaan kontrak, pemfaktoran, jaminan bank dan arahnu serta meningkatkan pendapatan berasaskan fee. Co-op Bank menyasarkan mengagihkan dividen sekitar 9.5% tahun ini dan 12.5% menjelang 2020.